Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aisyah Nabila binti Ahmad Lufi. Saya bersama dua orang sahabat saya, Zafin Adlin binti Zainuddin dan juga Siti Nur Ashikin binti Roslan. Kami akan membincangkan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Dalam pembincangan ini, kami akan membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan rintangan penyebaran berita palsu yang dihadapi oleh masyarakat digital sekarang. Yang seterusnya, kami akan membincangkan tentang contoh-contoh penyebaran berita palsu yang berlaku ketika waktu pandemik di Malaysia. Dan yang ketiga, kami akan membincangkan tentang implikasi penyebaran berita palsu dari sudut individu, masyarakat dan juga negara. Dan akhir sekali, di akhir pembincangan ini, kami akan membincangkan tentang penyelesaian bagaimana masyarakat menghadapi cabaran berita palsu ini dari perspektif etika dari pelbagai peradaban. Okey, pertama sekali saya akan terangkan secara ringkas tentang etika dan juga peradaban. Okey, etika. Dari segi etimologi, perkataan etika ini berasal daripada perkataan Latin ethicus yang bermaksud kebiasaan. Apabila sesuatu perkara itu sesuai dengan adat sosial, ia dianggap beretika atau baik. Selain itu, etika juga membawa maksud penyelidikan atau sains yang membincangkan tentang tingkah laku manusia yang dianggap baik ataupun buruk. Jadi kita boleh faham di situ secara ringkasnya etika ni ia berkait dengan sifat baik buruk, tingkah laku dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah peradaban. Istilah peradaban ini, perkataan peradaban ini berasal daripada akar umbi bahasa Melayu iaitu adab yang merujuk kepada tingkah laku, akhlak, tata sila dan tabiat baik atau buruk. Secara epistemologi, adab ni daripada budaya Melayu bukan sahaja berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu adabah atau akhlak yang baik, tetapi juga berkait rapat dengan adat. Takrifan peradaban ni, dia majoritinya berdasarkan daripada sudut pandangan kaum. Jadi, maksud peradaban itu sendiri berbeza-beza mengikut pandangan masing-masing. Okay, objektif kajian untuk topik yang kami bincangkan ini dijalankan bagi mencapai objektif berikut. Yang pertama, untuk mengenal pasti erti etika dan peradaban dalam komunikasi di media sosial. Yang kedua, untuk mengkaji penyelesaian terbaik mengikut etika yang sepatutnya di media sosial. Dan yang terakhir, untuk menganalisi implikasi berita palsu di dalam masyarakat digital. Okay, sekarang saya akan berikan dua contoh situasi penyebaran berita palsu yang berlaku ketika waktu pandemik di Malaysia. Pertamanya adalah berita insiden tentang kematian seorang ketua jururawat disebabkan oleh suntikan vaksin. Beliau merupakan pesakit yang mengidap penyakit parah dan sedang dalam tempoh cuti sakit selama 2 tahun. Pada awalnya, beliau menolak untuk divaksin kerana risau memberi kesan terhadap penyakitnya. Tetapi setelah itu, beliau sendiri mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan suntikan vaksin di MySejahtera. Beliau juga telah mengisi borang kebenaran untuk divaksin secara sukarela. Pada 21 Julai 2021, beliau telah menerima vaksin keluaran Pfizer-BioNTech dos pertama. Setelah menerima vaksin dos pertama, beliau telah menghidap gejala demam yang panjang iaitu selama 12 hari dan beliau tidak mengambil sebarang tindakan untuk mendapatkan rawatan. Pada hari ke-16 selepas divaksin, beliau menghidapi kesukaran bernafas di rumahnya dan terus dibawa ke hospital. Dan keputusan ujian artikel beliau telah disahkan positif COVID-19. Beberapa hari selepas itu, keadaan kesihatan beliau semakin merosot dan telah disahkan meninggal dunia pada 14 Ogos 2021. Siasatan dilakukan untuk mengesan kontak rapat beliau dan didapati 2 orang ahli keluarga beliau telah disahkan positif COVID-19. Video tentang berita kematian beliau disebabkan vaksin telah tular di media sosial dan menjadi buah mulut netizen. Terdapat individu yang tidak bertanggungjawab telah memutarbelik cerita tersebut. Pihak hospital menafikan tentang punca kematian beliau adalah disebabkan suntikan vaksin, tetapi pihak hospital telah mengesahkan bahawa punca kematian beliau adalah disebabkan penyakit COVID-19. Okey, akhir sekali, contoh yang kedua tentang berita palsu yang tersebar pada waktu pandemik ini di Malaysia adalah berita palsu tentang seorang doktor pakar bedah
di Hospital Kuala Lumpur yang meninggal dunia disebabkan oleh vaksin. Berita tersebut telah tular di laman Facebook. Ada seseorang individu ni telah memuat naik suatu pernyataan di laman Facebooknya tentang doktor pakar bedah yang bernama Dr. Syafawati ni telah meninggal dunia akibat daripada suntikan vaksin. Di dalam siaran tersebut, dia meluahkan rasa kecewa kerana Kementerian Kesihatan Malaysia tidak memuat naik laporan tentang berita kematian Dr. Syafawati dan tidak mengucapkan takziah atas kematian Dr. Syafawati itu. Dia juga menceritakan di dalam pernyataan di laman Facebook itu bahawa arwah Dr. Syafawati ini adalah salah seorang orang yang terawal menerima vaksin AstraZeneca dan dia berkata bahawa arwah telah menghidap sakit kepala setelah menerima suntikan vaksin tersebut. Dia menambah lagi di dalam siarannya bahawa Dr. Syafawati ini telah menyedari bahawa keadaan kesihatannya semakin merosot selepas menerima suntikan vaksin dan Dr. Syafawati ini telah menasihati teman rapatnya tentang kesan vaksin ini. Akhir sekali, dia mengatakan bahawa laporan doktor tentang kematian Dr. Syafawati ini adalah disebabkan oleh darah beku di kepalanya dan dia menganggap punca kematiannya adalah disebabkan vaksin. Apabila berita tersebut tular, pihak Hospital Kuala Lumpur telah menafikan tentang berita tersebut kerana mereka telah mengesahkan bahawa mereka tidak mempunyai doktor pakar bedah yang bernama Dr. Syafawati seperti yang didakwa. Kita dapat lihat berita tersebut telah menimbulkan dan akan menimbulkan kerisauan kepada orang ramai untuk menerima suntikan vaksin. Sedangkan suntikan vaksin ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kes COVID-19. Jadi kita sebagai seorang pengguna media sosial ni, kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk tidak menyebarkan berita palsu kerana ianya tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada mana-mana pihak. Assalamualaikum, nama saya Siti Nora Syikin dan bagi slide pembentangan ini saya akan membentangkan tentang analisa dan perbincangan ataupun dapatan keseluruhan daripada kertas kerja ini. Jadi di bahagian perbincangan ini saya akan buat berdasarkan objektif yang telah dilampirkan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi. Bagi objektif pertama iaitu untuk mengenal pasti etika dan peradaban dalam komunikasi di media sosial. Jadi etika dapat kita takrifkan sebagai satu pemikiran yang membantu kita untuk membezakan antara tingkah laku yang baik dan juga tingkah laku yang buruk. Jadi setiap masyarakat di seluruh dunia ini dituntut untuk menghayati etika. Kerana dengan adanya etika, sesuatu permasalahan yang boleh wujud kerana tiadanya etika dapat kita elakkan sebelum ianya bermula. Dan etika ini juga sangat membantu untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Jadi etika yang akan kita fokuskan di sini merupakan etika komunikasi di media sosial. Jadi sebagaimana yang kita tahu, media sosial merupakan sandaran utama setiap manusia untuk menyampaikan info dan juga berkomunikasi di seluruh dunia. Akan tetapi kita sendiri sudah sedar bahawa etika di media sosial sangat jarang dapat dilihat kerana kebanyakan manusia kini hanya menggunakan kata-kata yang kesat ataupun kurang beradab semasa berkomunikasi di media sosial. Dan kita juga sudah sedia maklum bahawa hak bersuara itu, bahawa setiap manusia mempunyai hak bersuara, akan tetapi hak bersuara itu tidak lagi digunakan dengan sebaiknya semasa melemparkan pandangan ataupun pendapat kerana adanya kritikan ataupun komen yang dibuat menggunakan kata-kata kesat sehingga tidak lagi memikirkan perasaan si penerima kritik itu. Jadi dengan kurangnya etika ataupun tiadanya etika ketika berkomunikasi di media sosial boleh menyebabkan pelbagai pergaduhan daripada berbagai pihak. Selain itu, dengan tiadanya etika di media sosial ini, fenomena hoax juga telah berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. Fenomena hoax ataupun fenomena berita palsu ini tidak hanya terdiri daripada berita palsu sahaja. Ia juga merangkumi elemen lain seperti clickbait, salah faham dalam info ataupun komunikasi dan juga hate speech. Tapi kita akan hanya fokuskan kepada berita palsu sahaja dalam perbincangan ini. Jadi berita palsu sering kali berluasa dan sangat sukar dibendung kerana proses penyebarannya hanya semudah klik di hujung jari. Seterusnya, 3 golongan yang sering kali terlibat dalam penyebaran berita palsu.
So, golongan pertama ialah orang yang mempunyai niat tertentu. Okey, selalunya golongan ini akan memfokuskan berita palsu itu kepada tentang seseorang individu sahaja dengan niat untuk menjatuhkan air muka ataupun reputasi individu tersebut. Dan seringkali golongan ini didorong oleh perasaan hasad dengki ataupun dendam terhadap mangsa berita palsu itu. Seterusnya, golongan yang kedua merupakan orang yang menyebarkan berita tanpa mengetahui kesahihan berita tersebut. Dan mungkin secara tidak sedar kita sendiri pernah tergolong dalam golongan ini. Golongan ini selalunya membaca berita yang mereka terima dan menerimanya ataupun mempercayainya secara bulat-bulat tanpa menyelidik kesahihan berita tersebut. Dan mereka akan seringkali menyebarkan berita yang mereka percaya itu kepada keluarga dan rakan-rakan mereka yang lain, dan mungkin perkara ini juga boleh menyebabkan rakan dan keluarga mereka itu percaya terhadap berita tersebut. Golongan terakhir merupakan golongan yang tidak lagi lari daripada berita palsu ini, iaitu golongan wartawan sensasi ataupun wartawan hiburan sendiri. Wartawan sensasi ataupun wartawan hiburan ini selalunya akan memutarbelikkan fakta dan menjual cerita-cerita yang tidak benar asalkan cerita mereka itu laris terjual dan dipercayai oleh orang ramai. Seterusnya, bagi objektif kedua iaitu untuk menganalisis implikasi berita palsu dalam kalangan masyarakat digital. Jadi bagi memenuhi objektif ini, saya akan bentangkan tentang 3 contoh berita palsu daripada 3 perspektif, iaitu perspektif individu, perspektif masyarakat dan juga perspektif negara. Bagi implikasi berita palsu terhadap perspektif pertama, iaitu perspektif individu, selalunya berita palsu ini akan disebarkan ataupun ditujukan kepada sesuatu individu sahaja, dan kesannya akan dirasai oleh individu itu sendiri. Pihak luar yang tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan individu tersebut tidak akan terkena tempias kesan berita palsu itu. Kita ambil contoh tentang berita palsu terhadap selebriti tanah air kita, iaitu Niloufar, yang dikatakan telah terkena minyak pengasih oleh bakal suaminya pada waktu itu, iaitu P. Riz. Dan sebagaimana kita tahu, P. Riz juga merupakan selebriti yang dikenali di Malaysia ini. Jadi dengan berita palsu itu ataupun jika berita palsu itu tidak dihentikan pada waktu itu, kemungkinan besar karier P. Riz sendiri akan terjejas dan boleh menyebabkan ramai orang memboikot beliau. Seterusnya, bagi implikasi berita palsu terhadap masyarakat pula, kita ambil contoh berita palsu yang telah menyebabkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, iaitu apabila seorang doktor telah menyatakan bahawa vaksin Sinovac mempunyai ekstrak darah babi. Jadi kenyataan doktor ini telah menyebabkan sesetengah masyarakat meragui keberkesanan vaksin Sinovac, dan mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang belum mengambil vaksin meragui keberkesanan tersebut dan berasa bimbang untuk mengambil vaksin. Dan mungkin juga dengan berita yang telah disebarkan oleh doktor ini, golongan anti-vax ataupun anti-vaksin ini akan semakin bertambah. Seterusnya, bagi implikasi berita palsu, kita boleh mengambil iktibar daripada perang Iraq dan Amerika yang berlaku pada tahun 2003, kerana adanya berita yang mengatakan bahawa Iraq menyimpan senjata pemusnah yang boleh menggugat keselamatan Amerika Syarikat. Lalu Amerika Syarikat menyerang Iraq dan menyebabkan kependudukan terhadap Iraq. Penyerangan Amerika Syarikat ini juga telah menyebabkan Presiden Iraq pada waktu itu, Saddam Hussein, dihukum mati oleh kerajaan baru pada waktu itu. Lalu setelah 2 tahun pencarian senjata pemusnah itu di negara Iraq, tiada apa-apa bukti ataupun tiada apa-apa penemuan yang dapat dibuat. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa berita palsu tidak sahaja menggugat perpaduan dalam kalangan masyarakat, ia juga ataupun menjatuhkan reputasi individu sahaja, ia juga boleh menggugat keharmonian di antara negara dan negara lain. Bagi memenuhi objektif ketiga, iaitu untuk mengkaji penyelesaian terbaik menurut etika di media sosial, yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Akan tetapi, pembendungan berita palsu ini memerlukan kerjasama daripada setiap pihak, kerana telah pun wujud akta-akta seperti Akta Anti Berita Tidak Benar dan badan-badan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, tetapi akta dan badan-badan ini masih tidak lagi mampu untuk membendung berita palsu secara 100%.
Hal ini menunjukkan bahawa pembendungan berita palsu ataupun proses untuk menghentikan berita palsu ini memerlukan kerjasama ataupun bantuan daripada setiap pihak ataupun setiap golongan rakyat di serata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafin Adin dan dalam pembincangan ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu penyelesaian cabaran berita palsu dalam masyarakat digital. Penyelesaian ini haruslah dibuat melalui kumpulan manusia tertentu. Hal ini adalah kerana sesuatu berita, sama ada palsu atau benar, hanya boleh disampaikan melalui satu medium khusus iaitu manusia. Berita palsu atau kata nama lainnya, hoax, membawa maksud penipuan dan pendustaan yang menyerupai sesuatu yang benar, yang disampaikan dengan sengaja dengan tujuan menipu atau memperdayakan penerima berita tersebut. Demi menyelesaikan cabaran ini, kita mesti mencegah masalah berita palsu agar tidak tersebar dengan lebih berleluasa. Terdapat beberapa kategori kumpulan yang boleh membantu membendung isu ini, iaitu termasuk dari perspektif seorang individu, kelompok masyarakat dan golongan pemimpin. Dalam kategori kumpulan yang pertama iaitu individu, kita boleh membahagikan lagi kepada 3 kumpulan iaitu sebagai seorang pendakwah, individu berpengaruh dan peranan media massa. Tujuan setiap manusia diciptakan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah SWT dan menjadi khalifah di muka bumi. Salah satu tugas sebagai khalifah adalah mendakwah. Dakwah merupakan seruan kepada manusia untuk sentiasa menurut perintah Allah dan beriman kepadanya dan Rasul. Dalam menangani isu berita palsu dalam mendakwah, pendakwah agama Islam haruslah mengambil peranan untuk menyampaikan dakwah yang benar. Seorang pendakwah mempunyai tanggungjawab dalam memastikan golongan Muslim mendapat maklumat yang sahih tentang agama Islam, agar mereka boleh menunaikan fardu ain dengan yakin dan pasti. Salah satu peranan pendakwah adalah dengan menyampaikan dakwah yang benar bersertakan sumber yang benar sebagai rujukan. Contoh dakwah benar termasuk maklumat yang mempunyai sumber pasti seperti ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukti sahih. Hal ini kerana sumber benar adalah penting dan diperlukan dalam membuktikan kesahihan sesuatu dakwah atau kenyataan itu. Selain itu, peranan pendakwah juga adalah dengan mempelbagaikan medium penyampaian. Medium penyampaian ini bermaksud cara pendakwah menyampaikan dakwah sama ada dalam bentuk perutusan surat, penulisan percakapan dan bentuk lain. Dalam zaman teknologi ini, masyarakat kini terutamanya golongan muda lebih banyak menggunakan gadget atas talian, contohnya gadget telefon atau komputer untuk mencari dan memberi maklumat, kerana seperti yang dikatakan oleh Siti Nur Rashikin sebentar tadi, proses penyebaran sesuatu maklumat adalah hanya semudah klik di hujung jari. Oleh itu, pendakwah juga haruslah menjadi fleksibel supaya dakwah mereka boleh disampaikan secara menyeluruh. Seterusnya, individu berpengaruh. Mereka yang berpengaruh ini bermaksud golongan yang mempunyai penghormatan antara khalayak ramai dan mampu mempengaruhi sesetengah pihak. Golongan ini mempunyai pelbagai jenis kategori, dari ahli-ahli politik seperti Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, influencer seperti Niloufar dan juga selebriti lain yang terkenal. Menjadi orang yang berpengaruh ini boleh mendatangkan lebih banyak faedah jika disertakan dengan niat yang baik. Demi mencegah berita palsu, sebagai seorang selebriti, mereka boleh mengambil kesempatan atas pengaruh mereka untuk menimbulkan kesedaran tentang hal ini melalui media sosial seperti Instagram atau Twitter. Dengan akses media sosial, mereka boleh menyebarkan informasi tentang bahaya berita palsu dan kesan buruknya kepada masyarakat. Selain itu, individu berpengaruh ini juga tidak akan lari dari terbabit dalam berita palsu oleh sebab adanya manusia yang berhasad dengki terhadap mereka, seperti wartawan yang memulakan gosip atau salah faham antara dua pihak.
Namun sebagai individu yang berpengaruh atau selebriti, mereka boleh menjelaskan salah faham berkaitan berita palsu tersebut dengan tujuan menjaga nama baik mereka. Lantas mereka boleh mengurangkan berita palsu sekiranya masalah ini boleh diuruskan secara langsung oleh pihak-pihak tertentu. Dan seterusnya, kumpulan terakhir dalam kategori individu, media massa. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, media massa bermaksud pelbagai jenis alat komunikasi yang boleh menyampaikan maklumat kepada orang ramai dalam jangka masa yang singkat. Media massa adalah elemen penting untuk manusia menyampaikan dan menerima berita terkini. Contoh alat komunikasi yang boleh menyampaikan berita adalah seperti televisyen, radio, surat khabar dan majalah. Dalam satu topik ini, saya akan menekankan tentang stesen televisyen dan radio kerana dua akses ini dapat menyampaikan berita dengan cepat untuk seisi rumah. Dengan dua alat ini, media massa boleh menimbulkan kesedaran dalam bentuk iklan dan pesanan. Iklan-iklan seperti kesan berita palsu boleh memberi pencerahan serta amaran kepada mereka dan dapat ditingkatkan lagi dengan kreativiti pihak siaran televisyen. Manakala pesanan boleh dibuat melalui radio tentang bahayanya berita palsu dan cara-cara untuk mengendalikannya. Pesanan ini juga boleh dibuat oleh penyampai radio dan juga selebriti terkenal serta pendakwah dalam mengukuhkan lagi pesanan tersebut. Okay, dalam kategori seterusnya, kita ingin melihat penyelesaian yang boleh digunakan untuk membendung masalah berita palsu dari perspektif kelompok masyarakat. Masyarakat bermaksud sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat tertentu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum kerana kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat itu tadi saya akan kaitkan dengan isi saya yang pertama, iaitu sesuatu masyarakat itu perlulah mengesahkan kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Hal ini adalah kerana tidak semua berita yang disampaikan adalah benar. Jadi bagaimana kita ingin mengesahkan kesahihan sesuatu berita? Kita perlulah melihat sumber rujukannya dan sekiranya ianya bukan dari sumber yang dipercayai, maka janganlah kita menyebarkannya. Selain itu, masyarakat juga haruslah mengambil tindakan dengan cara melaporkan berita palsu sekiranya berita tersebut diterima mereka. Laporan ini boleh dibuat dengan mudah melalui laman web sebenarnya.my, iaitu laman web yang dicipta oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM demi menangani masalah berita palsu atas talian. Namun hal ini tidaklah akan diselesaikan begitu sahaja kerana tindakan undang-undang hanya boleh diambil terhadap berita palsu yang dilaporkan sahaja. Jika hal ini diambil endah dan tidak dilaporkan oleh masyarakat, maka isu berita palsu ini tidak akan selesai. Dan kategori terakhir, iaitu kategori ketiga, adalah pemimpin, yang bermaksud orang yang memimpin atau dari segi yang kita fahami, kerajaan. Bagi pihak kerajaan, SKMM telah menciptakan satu laman web iaitu sebenarnya.my yang mendedahkan kepalsuan berita yang dilaporkan seperti yang saya terangkan dalam kategori yang sebelum ini, masyarakat. Okey, dalam membendung isu berita palsu ini, kerajaan juga hendaklah menguatkuasakan lagi undang-undang berkenaan akta-akta yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Hal ini juga boleh dijadikan kesedaran kepada orang ramai untuk tidak menyebarkan berita palsu. Contohnya berita palsu berkenaan jangkitan COVID-19 di sebuah kilang yang disebarkan melalui aplikasi Twitter satu ketika dahulu. Yang bersalah itu telah dikenakan RM2,000 sebagai denda atau 4 bulan penjara sekiranya denda tidak dibayar. Kesimpulannya, jika kita hendak menyelesaikan cabaran berita palsu ini, kita mestilah memerlukan setiap pihak untuk memberikan kerjasama dalam menghentikan atau membendung penyebaran berita palsu ini. Jadi sampai di sini sahaja pembincangan kami. Sekian, terima kasih.